Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua yang menonton live kita pada malam ini. Hai semua, apa khabar? Harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, bahagia, ceria dan juga dijauhi daripada penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Alright, so topik kita pada malam ini adalah tentang, saya akan beritahu kepada anda, saya akan ajarkan kepada anda 3 cara asas untuk kita sebagai ibu bapa ke, sebagai ahli keluarga ke, untuk pastikan keluarga kita, anak-anak kita ni disayangi dan juga disukai ramai orang. Okay? So siapa je dalam dunia ni yang tak nak anak-anak dia, yang tak nak keluarga dia disayangi dan juga disukai oleh ramai orang? Siapa je? Ada ke yang memang dia memang hidup bermasyarakat ni, dia memang nak orang kecam dia, yang dia memang nak orang benci dia? Ada ke? So semua orang dia mesti nak dia punya hidup tu tenang, disukai oleh orang ramai kan. Orang ramai pun sukalah nak berkawan dengan dia, dan kita pun suka orang puji kita, betul? Lebih-lebih lagi kalau ianya melibatkan kita punya ahli keluarga yang tersayang kan, macam ibu bapa, macam adik-beradik, macam kita punya anak-anak. Jadi macam mana caranya untuk kita pastikan keluarga kita ni akan mendapat reaksi macam tu daripada masyarakat? Macam mana caranya? Pernah fikir tak? Mungkinnya waktu kita dulu-dulu sebelum kita PKP, dulu-dulu apa nama, seolah-olah macam benda tu lama je kan. Alright. So mungkin sebelum PKP ni kita selalu pergi ke kenduri kahwin kan. Kita pergi ke kenduri kahwin, kita pergi jumpa dengan orang, kita sembang-sembang kan. Time PKP ni pula kita hanya boleh bersembang-sembang macam ni lah. Inilah cara yang kita boleh bersembang-sembang pun, betul tak? Dan bila kita ada keluarga, kita mesti akan video call diorang kan. Kita akan video call ahli keluarga yang lain, bertanyakan khabar. Ada yang video call kawan-kawan kan, macam mana perkembangan semasa, sihat ke tak. Ini adalah rutin harian masyarakat kita pada hari ini, betul? Alright, so saya akan beritahu kepada anda semua 3 cara macam mana korang nak pastikan keluarga anda akan disukai oleh orang ramai. So kalau nak tahu, fokus. Okay, so kalau yang dah ada pen, yang ada buku nota ke, you all boleh salin, boleh catat. Kalau ada phone ke, kalau ada laptop dekat depan mata you terus tulis je, supaya nanti senang untuk you buat rujukan nanti dan boleh kongsikan kepada ahli keluarga yang lain waktu orang kata waktu lepas solat berjemaah ke, dan juga lain-lain. Alright. So, cara yang pertama sekali untuk kita pastikan keluarga kita ni disukai dan juga disayangi oleh orang ramai adalah, yang pertama sekali, kita kena jaga kita punya penampilan. Kenapa kita kena jaga kita punya penampilan? Sebabnya penampilan merupakan first impression kepada orang yang tak kenal kita. Yang tak kenal kita, dia akan tengok you punya penampilan dulu. Sebabnya dia pun tak tahu kita ni perangai kita ni friendly ke, adakah kita ni macam suka bermasam muka ke, adakah kita ni senang nak bawa bincang ke. Jadi dia tak tahu semua benda tu. Okay, jadi macam mana cara dia nak tengok you ni okey ke tak? Dia akan tengok cara you berpakaian, cara you penampilan. So kalau siapa yang perasan, saya setiap kali live memang saya akan pakai coat kan. Saya memang akan pakai coat dan saya cukup jaga saya punya penampilan, dan itu adalah yang you all kena buat dengan family. Maksudnya bila kita bersembang dengan kawan-kawan ke apa, pakai baju yang sopan dan juga kemas. Tak payahlah pakai coat kan. Kalau sembang dengan kawan-kawan melalui video call ke apa kan, nanti kan anak tengok, kenapa ayah ni kan asyik bersembang dekat phone, dia pakai coat. Nanti mak pula nanti kan dia pakai baju kurung kan. Jadi you all kena jaga penampilan, lebih-lebih lagi bila kita berhadapan dengan ahli keluarga yang lain dan juga dengan orang luar nanti. InsyaAllah nanti semoga PKP ni diberikan kelonggaran sedikit demi sedikit. Kita pun dah boleh pergi ke kenduri-kenduri kahwin, kita pun dah boleh berjumpa dengan sanak saudara, kawan-kawan. So you all kena jaga penampilan. Okay, sebabnya penampilan ni dia akan
menampakkan you punya aura tu, dia akan menampakkan you punya credibility tu kepada orang lain yang belum kenal you. Dan untuk yang dah kenal you pun, dia akan nampak yang you ni seorang yang betul-betul boleh jaga diri sendiri dan boleh jaga kekemasan ahli keluarga. Alright, so itu adalah tips yang pertama sekali. Yang kedua ialah kita kena jaga kita punya akhlak. Kita jaga kita punya akhlak. Okey, penampilan, check. Okey, settle penampilan. Orang dah nampak kita punya bergaya je, dah nampak kita punya handsome, cantik je. Yang kedua, orang akan tengok kepada you punya akhlak. Akhlak ibu bapa dia, akhlak anak-anak dia. So bila berjumpa dengan masyarakat, kita sebagai masyarakat Malaysia penuh dengan adat budaya, penuh dengan pelbagai perkara-perkara yang positif dan baik, ditambah lagi kan dengan kita punya agama Islam yang mengajar kita untuk kita sentiasa berakhlak baik. Dan saya yakin bukan saya agama Islam, agama-agama yang lain pun turut mengajarkan tentang kebaikan. Jadi kita kena ikut apa adat budaya kita, apa yang diajarkan oleh akhlak yang ditunjukkan dalam agama, supaya bila kita amalkan benda-benda macam ni, orang akan jadi lebih suka kepada kita. Kan bayangkan bila kita bercakap dekat phone kan, bila cakap dengan phone dengan kawan-kawan ke apa, kita nak tunjukkan kita punya family, kita beri salam kepada dia, Assalamualaikum, salam sejahtera, tanya apa khabar, sihat ke, macam mana, kita puji kita punya kawan sikit, kita puji kita punya ahli keluarga sikit kan. Hari ni nampak hari ni nampak handsome lah kan, time-time PKP ni nampak lagi handsome. So bila kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, kita menggunakan akhlak yang baik, bila kita berinteraksi dengan orang lain, itu akan menjadikan keluarga kita lebih disukai dan juga lebih disayangi. So lain kali bila you datang je dekat satu majlis, orang dia akan tertunggu-tunggu tau. Mana keluarga ni? Sebab keluarga ni bila dia datang, dia macam ada aura yang seronok, dia ada aura yang happy. Kan, dia ada aura yang bila jumpa dia rasa best lah, sebab cara cakap dia lembut, cara akhlak dia baik, dia punya penampilan pun cantik, handsome. Jadi itu adalah dua perkara asas yang baru kita kata basic. Kan? Yang kita kata basic, tapi itu adalah benda yang kita kena buat. So yang saya baru bagi ni baru 2 daripada 3. Tapi kalau you all boleh amalkan 2 sahaja, contoh penampilan dan juga akhlak, insya-Allah keluarga kita akan disayangi dan juga disukai oleh ramai orang. Alright. So yang ketiga ialah kita kena didik ahli keluarga kita tentang cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Sebab apa? Sebabnya hari ni kalau you all perasan dekat status page yang you all tengah tengok live sekarang ni, Nobaris Empire, kami ada letak satu quote. Saya ada tulis dekat situ. Saya ada orang kata berikan kata-kata quote. Di mana saya berikan kata-kata ni kepada tim saya. Tim saya ni dia tulis balik ayat tu dekat page ni. Alright. So ayat tu berbunyi bahawa perwatakan seseorang itu akan terselah apabila tekanan diberikan kepada dia. So maksudnya tekanan ni jika ada masalah ke, jika ada apa-apa perkara yang kita rasa macam buruk berlaku, dan macam mana cara kita selesaikan masalah itu sangat-sangat penting. Sebabnya kalau kita mengikut cara Nabi ni dia menyelesaikan masalah tu dengan menggunakan pelbagai teknik, betul? Tapi antara teknik yang selalu digunakan adalah dia akan mengambil jalan yang mudah dan juga baik. Dia akan mengambil jalan yang mudah dan juga baik, walaupun dia ada 2 jalan. Contoh dua-dua tu adalah jalan yang baik, cumanya satu jalan ni mudah untuk dilaksanakan, yang kedua ni agak sukar untuk dilaksanakan. So apa yang Nabi akan buat adalah dia akan pilih yang mudah dan juga yang baik. Okey, bagaimana pula dengan kalau kalau ada 2 jalan yang mudah dan juga yang susah, tapi hujung dia yang kedua-dua dia akan menuju ke perkara yang buruk.
Kan andai katalah, contohlah you cuba cari solution, tapi memang kita nampak macam benda ni dia akan end up juga tak baik. Kan dia pernah kan kita rasa macam kita dah cuba banyak benda, tapi hujung sekali tu dia akan jadi macam tak baik sikit. So macam mana apa yang Nabi kata, dia akan menggunakan jalan yang mudah juga. So itu yang kita kena buat. Dan ada yang ketiga, yang dia kata Nabi bersabda bahawa kalau ada satu jalan yang mudah menuju ke arah yang baik, satu jalan yang mudah juga tapi dia menuju ke arah yang kurang baik. Jadi Nabi dia akan pilih jalan yang mudah dan menuju ke arah yang baik. Jadi saya dah berikan kepada anda semua 3 cara. Nabi dah ajarkan kepada kita 3 cara untuk you selesaikan masalah. Jadi itu adalah benda yang you kena buat bila kita ada masalah kan. Biasalah dalam hidup ni memang kita ada masalah. Kan kita tak akan lari daripada kita punya kehidupan normal. Kehidupan ni memang akan ada masalah walaupun sekecil-kecil sehinggalah yang sebesar-besar. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena gunakan 3 cara yang Nabi telah ajarkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Sebabnya bila kita boleh mudahkan orang untuk selesaikan masalah dan kita punya cara penyelesaian tu memudahkan orang lain dan menuju ke perkara-perkara yang baik, orang dia akan suka kita. Sebabnya tak ada orang yang dia suka orang lain menyusahkan dia, betul tak? Sebagai contoh, kita bukannya tak pernah orang kata bila kita dulu lah kan, waktu kita pergi tengok wayang bila kita tengah beratur nak beli air ke nak beli popcorn, dia kadang-kadang ada orang yang dia suka menyelit. So menyusahkan kita untuk beli kita punya barang, sedangkan kita dah ikut jalan yang betul kan, kita dah ikut queue dah. Jadi kita suka tak orang macam tu? Kita pun tak suka orang macam tu. Jadi kita jangan buat benda-benda yang menyusahkan orang. Alright. Jadi itu adalah 3 cara asas untuk kita pastikan keluarga kita disukai dan juga disayangi oleh orang lain. Oleh itu saya recap balik, saya buat conclusion sikit. Yang pertama sekali adalah kita kena jaga penampilan, sebab itu merupakan first impression kita kepada orang yang belum kenal kita. Yang kedua, kita kena jaga akhlak kita sesuai dengan agama kita, agama Islam dan juga adat budaya kita di negara Malaysia. Sebabnya bila kita penampilan dah cantik, dia tambah lagi dengan akhlak yang cantik, itu akan melengkapkan you punya keluarga tu untuk lebih disukai dan juga disayangi oleh orang lain. Tak guna juga kalau you punya penampilan cantik tapi perangai buruk. So orang akan jadi tak suka. Dan orang kata sia-sia juga. Bukan sia-sia lah, tapi selalunya orang dia tengok perangai dah cantik, cumanya you punya penampilan tu selekeh. Pun ada juga orang yang tak suka. So kita buat dulu. Kita penampilan kita jaga, akhlak pun kita jaga. Yang ketiga, kita jaga macam mana cara kita untuk menyelesaikan satu masalah. Sebabnya bila kita dapat selesaikan satu masalah tu dengan cara yang mudah, yang memudahkan kita dan memudahkan orang lain, dan akhirnya benda tu boleh membawa ke arah kebaikan, orang akan lagi suka sebabnya kita ni bukan jenis yang menyusahkan orang. Kita ingat tu. So kita kena memudahkan orang lain, kita memudahkan urusan dalam menyelesaikan masalah. Sebenarnya dalam Al-Quran berkata bahawa jika kita memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi itu adalah 3 cara macam mana you all nak pastikan, nak make sure ahli keluarga anda, anak-anak anda disukai dan juga disayangi oleh orang lain. Alright, faham? Jadi itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Saya minta kepada anda semua untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan, kenalan, ahli keluarga anda supaya kita boleh membentuk sebuah keluarga yang harmoni, yang disukai oleh orang ramai, yang orang kata kalau keluarga ni datang ni memang best lah. So kalau you all nak jadi macam tu, cuba amalkan 3 tips yang saya dah berikan kepada anda. Alright, itu sahaja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya.